Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya Awatif Eza. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa Israel untuk menghentikan serangan yang dirancang ke atas Rafah. Ketua Pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata beliau bimbang keganasannya semakin meningkat di Rafah akan membawa lebih banyak kematian dan penderitaan. Justru itu, atas nama kemanusiaan, beliau merayu kepada Israel untuk tidak meneruskan dan sebaliknya berusaha ke arah keamanan. Jelas beliau, pemindahan yang dirancang tentera Israel sebelum melancarkan serangan bukanlah penyelesaian yang praktikal. 1.2 juta penduduk di Rafah tidak mempunyai tempat yang selamat untuk dipindahkan. Tiada kemudahan kesihatan yang berfungsi sepenuhnya dan selamat yang boleh mereka capai di tempat lain di Gaza. Menurut satu kenyataan pada Jumaat, Benjamin Netanyahu telah meluluskan rancangan tindakan tentera di Rafah yang tidak memberikan butiran atau garis masa. Dalam pada itu, Chancellor Jerman Olaf Scholz turut gesa Israel benarkan bantuan kemanusiaan pada skala besar masuk ke Gaza. Gesaan dibuat menjelang lawatan 2 harinya ke Asia Barat bermula hari ini. Scholz akan mengadakan pertemuan dengan Raja Jordan Abdullah di Pelabuhan Laut Merah sebelum berjumpa Ketua Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, bantuan kemanusiaan di Gaza bakal menjadi antara isu utama yang akan dibangkitnya dalam lawatan 2 hari berkenaan. Jerman menerusi tenteranya telah menjatuhkan barangan bantuan dengan seberat 4 tan ke Gaza semalam. Namun, ia hanya setitik daripada selautan keperluan diperlukan ketika ini. Beliau juga menzahirkan kebimbangan berhubung operasi penjajah Israel di Rafah yang berpotensi merisikokan nyawa jutaan orang awam Gaza yang kini berlindung di kawasan tersebut. Sementara itu, kapal kedua dari Cyprus yang membawa bantuan 240 tan makanan akan menuju ke Gaza dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Badan Amal World Central Kitchen memberitahu pelayaran mungkin tidak dapat diteruskan hari ini. Ini berikutan cuaca buruk yang dijangka bermula esok hingga minggu hadapan. Terdahulu, badan itu memaklumkan pasukannya telah selesai memunggah hampir 200 tan makanan yang dibawa sebuah kapal misi bantuan dari negara sama. Penghantaran pertama menggunakan koridor maritim baru dari Cyprus. India akan mula mengundi secara berperingkat mulai 19 April ini untuk memilih Parlimen baharu. Ia merupakan pilihan raya terbesar dunia di mana hampir 1 bilion rakyat layak untuk mengundi. Perdana Menteri India Narendra Modi dijangka akan mengekalkan pemerintahan bagi penggal ketiga melalui Parti Nasionalis pemimpinnya Hindu Bharatiya Janata. Modi akan dicabar Pakatan Pembangkang yang diketuai Parti Kongres Pembangkang Utama yang dipanggil India atau Perikatan Inklusif Pembangunan Nasional India. Hampir 970 juta layak mengundi dan lebih 1 juta pusat mengundi dan 2,400 parti politik dijangka bertanding. Pengiraan undi akan berlangsung pada 4 Jun. Sebuah gunung berapi di Iceland meletus buat kali keempat sejak Disember lalu. Menurut pakar meteorologi negara itu, gunung tersebut mula memuntahkan lava oranye terang ke udara. Amaran telah dikeluarkan awal bahawa letusan akan berlaku di semenanjung Reykjanes di selatan ibu kota Iceland, Reykjavik. Lapangan terbang Keflavik Reykjavik tetap dibuka seperti biasa. Pekan nelayan Grindavik berhampiran turut dipindahkan. Polis Iceland berkata mereka telah mengisytiharkan darurat untuk kawasan itu dan pihak berkuasa pertahanan awam menghantar sebuah helikopter untuk meninjau tahap letusan. Studio sinematografi tertua di Mesir terbakar awal pagi Sabtu. Insiden bagaimanapun tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Menurut Gabino Giza, pihaknya menghantar pasukan bomba ke studio Al-Ahram untuk memadam kebakaran. Sejurus mengetahui insiden terbabit. Sejumlah individu dilaporkan mengalami sesak nafas namun belum ada kenyataan dari pihak berkuasa berhubung tahap kecederaan tersebut. Selain penduduk berdekatan dipindahkan ke tempat lebih selamat sebagai langkah pencegahan. Kementerian Kebudayaan memaklumkan kebakaran bermula dari hiasan di ruang tradisional yang menjadi salah satu karya sempena Ramadan. Jumlah kerugian dan punca sebenar kejadian masih disiasat. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.